Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Bersama saya, Cikgu Farina di Braineck.my, kita akan belajar bab 3 topik matematik pengguna insurans. Mari kita lihat pengiraan premium untuk insurans am yang seterusnya, iaitu insurans perjalanan. Apakah kepentingan insurans perjalanan ini? Insurans perjalanan ini akan melindungi pemegang polisi daripada kerugian dalam perjalanan sama ada melalui udara, darat ataupun air. Antara kerugian yang dilindungi adalah kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, dan juga perbelanjaan, perubatan dan lain-lain. Mari kita lihat satu contoh jadual harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh satu syarikat. Berdasarkan jadual ini, kita akan dapati perbezaan premium dipengaruhi oleh faktor destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang yang diinsyuranskan. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Sebab tempoh perjalanan yang lama akan meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku kepada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Seterusnya, mari kita lihat situasi ini yang mana pemegang polisi tidak mendapat pampasan sepenuhnya. Mengapakah situasi ini boleh berlaku? Sebab itu, sebelum membeli sesuatu polisi insurans, anda perlulah membaca kontrak polisi insurans dengan teliti dan dapatkan penerangan yang lebih jelas daripada ejen anda. Situasi ini boleh berlaku kerana terdapat beberapa peruntukan dalam polisi insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan mungkin perlu menanggung sebahagian daripadanya. Peruntukan inilah yang kita panggil sebagai deductible ataupun co-insurance yang dikenali sebagai insurans bersama. Apakah itu deductible? Deductible adalah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaannya, deductible ni ada dalam kontrak. Yang pertama, insurans harta, yang kedua, insurans perubatan dan kesihatan, dan yang ketiga, insurans motor. Deductible ni tiada dalam insurans hayat dan juga insurans liability diri. Mari kita lihat contoh yang melibatkan deductible. Puan Nisa telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM350. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Nisa telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Januari, Jun dan Ogos masing-masing sebanyak RM2,700, RM300 dan RM450. Nyatakan sama ada Puan Nisa boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami ataupun tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Insurans ini mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM350 yang membawa maksud Puan Nisa perlu membayar sendiri kerugian jika nilai kerugian kurang daripada nilai deductible. Tetapi, jika kerugian melebihi nilai deductible, kerugian akan ditanggung oleh pihak insurans selepas ditolak nilai deductible. Berdasarkan situasi di atas, berikut merupakan penyelesaiannya. Untuk kerugian yang pertama, bulan Januari, kerugian yang dialami adalah sebanyak RM2,700. Boleh dibuat tuntutan. Kenapa? Kerana kerugian melebihi deductible. Pihak insurans akan menanggung sebanyak bayaran pampasan kita boleh dapat melalui kita ambil nilai kerugian iaitu sebanyak RM2,700 tolakkan dengan nilai deductible dan pihak insurans akan menanggung sebanyak RM2,350. Untuk kemalangan yang kedua, pada bulan Jun, kerugian yang dialami adalah RM300. Tidak boleh buat tuntutan dan tiada bayaran pampasan daripada pihak insurans kerana
kerugian yang dialami kurang daripada nilai deductible. Dan akhir sekali, untuk kemalangan pada bulan Ogos, kerugian yang dialami adalah sebanyak RM450. Puan Lisa boleh buat tuntutan dan bayaran pampasan boleh dikira melalui RM450, tolakkan nilai deductible RM350 dan bayaran pampasan yang akan dibayar oleh pihak insurans adalah sebanyak RM100. Pampasan boleh dibuat kerana kerugian melebihi nilai deductible. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah itu co-insurance dalam insurans harta. Co-insurance adalah perkongsian kerugian bersama antara pemegang polisi bersama syarikat insurans. Bagi fasal co-insurance dalam insurans harta, pemegang polisi perlulah menginsurenskan hartanya pada satu jumlah tertentu mengikut peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans. Berikut merupakan rumus pengiraan untuk jumlah insurans yang harus dibeli. Kita akan ambil peratusan co-insurance, darabkan dengan nilai boleh insurans harta. Seterusnya, kita akan lihat satu contoh berkaitan dengan nilai pampasan yang akan diterima berdasarkan co-insurance. Encik Azam ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu adalah sebanyak RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurenskan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Berdasarkan kenyataan ini, jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Azam adalah, kita akan ambil 80% darabkan dengan nilai RM350,000 dan kita akan dapat jumlah insurans yang harus dibeli adalah sebanyak RM280,000. Rumah Encik Azam telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Azam jika dia menginsurenskan rumahnya berdasarkan situasi yang berikut. Situasi yang pertama, Encik Azam membeli insurans mengikut kehendak polisi, yang mana nilai insurans yang diinsurenskan sama dengan nilai insurans yang harus dibeli. Bayaran pampasan boleh dikira melalui jumlah kerugian tolakkan dengan nilai deductible. Di sini, jumlah kerugian yang dialami adalah sebanyak RM25,000. Kita tolakkan dengan nilai deductible iaitu sebanyak RM2,000 dan bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Azam adalah sebanyak RM23,000. Selesai. Situasi yang kedua, jika nilai yang diinsurenskan kurang daripada nilai insurans yang harus dibeli. Contohnya, Encik Azam hanya insurenskan rumahnya dengan jumlah RM150,000. Pengiraan bayaran pampasan untuk kes yang ini adalah, kita akan ambil jumlah insurans yang telah dibeli, bahagikan dengan jumlah insurans yang harus dibeli dan kita darabkan dengan jumlah kerugian. Kemudian kita akan tolakkan dengan nilai deductible. So kita akan ambil RM150,000 bahagikan dengan nilai insurans yang harus dibeli iaitu sebanyak RM280,000 dan kita darabkan dengan jumlah kerugian sebanyak RM25,000 dan tolakkan dengan nilai deductible sebanyak RM2,000 dan kita akan dapat jawapan akhir RM11,392,86. Selesai. Dan situasi yang ketiga, jika mengalami kerugian menyeluruh. Dengan keadaan Encik Azam menginsurenskan rumahnya dengan jumlah RM200,000. Kaedah pengiraan bayaran pampasan untuk kes yang ini adalah, kita akan ambil jumlah insurans yang telah dibeli, tolakkan dengan nilai deductible. Dan kita akan dapat RM200,000 tolakkan dengan RM2,000 dan jawapan akhirnya adalah RM198,000. Dan ini adalah nilai pampasan yang akan diterima oleh Encik Azam.
Selesai. Seterusnya, mari kita lihat pula co-insurance dalam insurans kesihatan. Dalam kontrak insurans kesihatan, co-insurance ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi perubatan utama. Sebagai contoh, penyertaan peratusan co-insurance adalah sebanyak 80/20. Membawa maksud, syarikat akan menanggung 80% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi, manakala 20% lagi akan ditanggung oleh pemegang polisi sendiri. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Puan Liu mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasal penyertaan co-insurance 75/25 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Liu jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Yang pertama, kita akan kira dahulu kos perubatan selepas deductible. Kita akan ambil nilai sebanyak RM20,600, tolakkan dengan nilai deductible iaitu RM500 dan kita akan dapat kos perubatan selepas deductible sebanyak RM20,000 dan RM100. Seterusnya, kita akan lihat kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat. Berdasarkan fasal penyertaan co-insurance tadi, kita ada 75% yang ditanggung oleh syarikat. Maka kita akan ambil 75 per dengan 100. Kita darabkan dengan RM20,100 dan kita akan dapat kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat adalah sebanyak RM15,705. Manakala kos perubatan yang ditanggung oleh Puan Liu adalah sebanyak 25%. So, kita akan ambil 25/100 darabkan dengan RM20,100 dan kemudiannya ditambahkan dengan nilai RM500 iaitu nilai deductible, maka kos perubatan yang ditanggung oleh Puan Liu adalah sebanyak RM5,525. Selesai. Okey murid-murid, mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Kita telah belajar mengenai insurans perjalanan, konsep deductible dan juga konsep co-insurance. Sebelum itu, cikgu ingin berikan 4 panduan untuk membuat pilihan insurans yang terbaik untuk anda. Yang pertama, ketahui jumlah perlindungan yang diperlukan. Yang kedua, fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Yang ketiga, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Dan yang keempat, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Seperti biasa, pesanan tulis ikhlas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan. Ingatlah, kejayaan tidak akan datang tanpa usaha, tidak akan datang tanpa doa, tidak akan datang tanpa tawakal. Saya Cikgu Farina dari Branded.my. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.